Kalau hang satu orang yang banyak berselawat, satu, Allah jamin hang akan selamat daripada susah hati dan duka cita. Tuan-tuan, kita macam mana Nabi SAW macam tu kita kena buat. Kalau tak boleh tiap-tiap malam ni nak bangkit, kita bukan ahli ibadah. Seminggu sekali. Ambillah mana-mana malam bangkit tahajud 2 rakaat. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Hapsara Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang ya di channel Bang Hapsara Official, sebuah channel yang berisi reaction video ustadz-ustadz dari Malaysia, video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Apa kabar teman-teman saya di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, ya kan, Thailand, dan di semua tempat yang menonton video ini. Terima kasih ya telah setia kepada channel Bang Hapsara Official. Kali ini saya ada satu video tentang seorang ustadz yang belum pernah saya reaksikan di channel saya ini. Dan temanya pun menarik. Videonya tazkirah akan datang selepas gempa dan berapa banyak nak selawat Ustadz Samsuri Ahmad dari channel Zon Kita Zon Kuliah. Ustadz Samsuri Ahmad ini dari Malaysia dan saya belum pernah mereaksikan videonya. Melihat dari judulnya menarik ya. Oke, langsung aja kita tonton ya. Nggak usah lama-lama ya openingnya ya. Yuk kita tonton. Ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi sahabat Nabi. Dia kata Nabi SAW menjadi kebiasaan Nabi bila melepasi 2/3 malam. Qama, Nabi akan bangun untuk sembahyang malam. Malam bahagi 3. Malam kita kata kalau kita start pukul 7. Dia nak main pagi, katalah dia habis pukul 6, kita kata senang. 7 sampai 6 tu ada berapa jam, bahagi 3. 1/3 akhir sebelum siang, lebih kurang kita kata pukul 4:30 pagi. Menjadi kebiasaan Nabi SAW, bila dia main 1/3 akhir, Nabi bangkit. Macam mana Nabi SAW, macam tu kita kena buat. Kalau tak boleh tiap-tiap malam ni nak bangkit, kita bukan ahli ibadah. Seminggu sekali. Ambillah mana-mana malam bangkit tahajud 2 rakaat. Nabi SAW kebiasaan. Bila melepasi 2/3 malam, di 1/3 yang akhir itu, pukul 4, kita kata kalau time kita, pukul 4, 4:30, Nabi SAW bangun. Faqala, Nabi SAW kata, Ya ayyuhan nas, uzkurullah. Ya ayyuhan nas, uzkurullah. Bila Nabi SAW bangkit, dia kata, wahai manusia, bangkit, ingat Allah. Nabi SAW kata, bangkit dan ingat Allah banyak-banyak. Maksud dia apa? Jangan banyak tidur. Apatah lagi kita yang dah melepasi umur 50 ni. Jangan banyak tidur. Kita tak tahu kita time dia bila. Kita tak tahu. Masa makin suntuk. Kita sambut birthday last year dengan kita sambut birthday kita this year. Time kita dengan ajal kita kuih dekat. Bukan kuih jauh, kuih dekat. Dan kita tak tahu bila ajal kita. Allah. Masa baki yang masih ada ni, jangan bangkit tengah malam tanpa sembahyang malam. Umur dah 50, umur dah 60, umur dah 70, tak teringat nak tahajud. Jangan terlampau nak seronok, jangan terlampau nak bersedap-sedap, duk ingat nak pergi shopping tang mana, duk ingat nak pergi makan angin tang mana, duk ingat nak pergi berjalan tang mana. Nabi ulang 2 kali, uzkurullah. Wahai manusia, ingat dekat Tuhan. Ingat dekat Tuhan. Allah. Ja'atir rajifah. Kata Nabi SAW, sudah mai gempa. Gempa dah mai dah. Tuan-tuan. Allah. Earthquake ataupun gempa bumi yang kena Sulawesi Tengah. Dia ada berapa magnitude? 7.5 magnitude. 7.5. Kuat tuan-tuan. Hak duk kena 5 point something pun dah jadi macam-macam. 7.5 magnitude, bangunan batu kukuh reban. Allah. Meragut nyawa setakat ni menjangkau 1,000 orang. Menjangkau 1,000 orang. Hampir 600 orang seriously injured. Cedera parah. 17,000 orang hilang tempat tinggal. 17,000 orang. Allah. Daripada population kepadatan penduduk di kawasan itu 300,000, 170,000 hilang tempat tinggal. Allah. Kawasan yang kena ni, yang kata Sulawesi Tengah, nama tempat di Palu ni, dia bukan duduk dekat open laut terbuka. Dia duduk dalam teluk. Tapi yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia nak hantar mai,
dia ronot masuk kot teluk tu, dia pergi hantam di situ. Sekelip mata daripada duduk dalam sebuah banglo mewah, tiba-tiba duduk di tengah padang, di tengah runtuhan bangunan. Allah. Apa yang berlaku dekat mereka tidak seperti mana yang pernah berlaku kepada umat-umat dulu. Umat dulu kenal lagi teruk. Nabi SAW 1400 tahun dulu, Nabi bangkit tahajud, Nabi kata, ya ayuhan nas uzkurullah, uzkurullah. Nabi kata, ingatlah kepada Allah. Ja'atir rajifah, gempa bumi sudah datang. Tatba'uhar radifah. Nabi kata, hampa mau ingat, gempa ini gazet sahaja. Yang akan mai selepas daripada ni, ar-radifah, kiamat. Nabi kata. Allahu Akbar. Yang hadut mai ni, ini gazet saja. Ini baru gazet. Geser. Baru rehearsal. Baru raptai Tuhan buat. Hak nak mai esok ni, yang kita duk baca dalam idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kiamat. Allah. Apabila Allah goncang bumi dengan goncang yang dahsyat, itu kiamat. Bila dia mai yang tu, Quran kata apa? Wa qalal insanu ma laha. Bila tengok ni manusia kata, apa ni? Apa dah jadi? Apa nak jadi? Hak duk jadi ni pun, tuan-tuan, kita duduk di dalam era teknologi hari ini. Betul. Jadi di sana baru 5 minit, gambar mai dah kat kita. Baru 5 minit, TV 3 tak ada buat keluar TV lagi. Kita dapat dah. Tengok dah. Kejadian pukul 6, 2 minit. Waktu tempatan di sana, within minutes, kita dah dapat. Bukan gambar saja, kita dapat video kejadian. Kalau kiamat, bukan bandingan yang kita sebut ni. Nabi SAW kata, Ja'atir radifah. Gempa bumi sudah jadi. Tatba'uhar radifah. Nabi kata akan menyusul selepas daripada gempa-gempa yang jadi ni, kiamat. Nabi kata, Allahu Akbar. Ja'al maut bima fihi, ja'al maut bima fihi. Nabi kata kiamat ni boleh jadi dua maksud. Satu, kiamat diri. Apa dia? Mati. Satu lagi, kiamat hakiki. Semua orang mati. Kalau kita tak panjang umur, tak sampai hari kiamat betul, kita mati, itu kiamat. Itu kiamat kita. Yaumul akhir bagi kita. Hari akhir kita. Tidak cukup dengan tu, Nabi SAW kata, Ja'al maut bima fihi. Tuh, perkataan selepas Ja'al maut itu. Nabi kata, Ja'al maut bima fihi. Akan mai kepada kamu kematian. Dan segala benda yang ada di dalam kematian itu. Mati itu, dalam cerita mati itu, banyak cerita lain lagi dok ada. Mati itu tajuk besar. Di bawah topik besar ada subtopik dia. Ya. Kematian ini satu yang dahsyat, tuan-tuan. Walaupun hari-hari kita tengok kematian, hari-hari kita dengar berita kematian, tetapi mati itu dahsyat. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, Ja'al maut bima fihi. Telah datang kematian dengan apa yang ada di dalam kematian itu. Apa tuan-tuan yang ada di dalam kematian itu? Cabut nyawa itu satu kematian. Satu dahsyat di dalam bab kematian. Nak boleh telucut nyawa keluar tu, hanya orang yang melalui, yang tahu macam mana dahsyatnya. Apalagi yang ada di bawah tajuk kematian ini? Alam kubur. Alam kubur tu. Yang kita tengok orang korek kubur, kita tengok mayat masuk dalam kubur, kita tengok orang perata kubur. Alam kubur itu sangat dahsyat ceritanya. Di situ dia sudah tahu dia ni nak jadi ahli syurga ataupun bakal jadi ahli neraka. Tahu dah. Allahu Akbar. Kalau sekiranya dia ahli syurga, kubur sudah diterangkan cahayanya. Kubur sudah dilapangkan keluasannya. Sab'una dhira'an fi sab'in. Allah akan lapangkan kubur dia 70 hasta luas. Bila dia dapat yang tu, dia tahu dah ini good news. Ini berita baik. Dia akan jadi ahli syurga. Cuma dia kena tunggu formality selepas daripada tu. Dia kena tunggu apa? Dia kena tunggu bangkit di padang mahsyar. Dia kena tunggu apa? Dia kena tunggu hisab amalan. Dia kena tunggu apa? Dia nak kena lintas titian sirat. Dia kena tunggu apa? Dia nak kena tunggu tengok yang kata neraca mizan. Dia nak kena tunggu apa? Dia nak kena tengok yang dikatakan syafaat Nabi. Nak main macam mana? Dia nak kena tunggu apa? Dia kena tunggu dia nak masuk syurga tingkat yang keberapa. Itu formality. Tapi dia dah tahu dah dia ahli syurga apabila kubur dia diluaskan. Tuan-tuan, ini cerita tidak boleh tunjuk bukti. Tetapi Allah bagi tahu dalam Quran dan Nabi bagi tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cerita dahsyat ni apa? Cerita yang Nabi SAW kata, Ja'al maut bima fihi. Datang kematian dengan apa yang ada di dalam kematian itu. Apa ada dalam kematian? Cerita bangkit. Yaumul Ba'ts. Hari bangkit di padang mahsyar. Ini cerita dahsyat. Kita nak bangkit di satu padang yang manusia berdiri di atas kaki manusia lain. Manusia tenggelam dalam peluh sendiri. Allahu Akbar. Manusia terazab nak menunggu saat dia nak dihisap. Ini semua cerita mahsyar. Cerita yang manusia tidak boleh gambar dengan akal fikiran dia. Cerita dijemuk di padang mahsyar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi bangkit sepertiga akhir malam. Nabi sebut benda ni. Makna kata benda ni penting tak penting tuan-tuan? Penting. Sangat-sangat penting. Kalau tidak, Nabi tak akan sebut pukul 3, pukul 4 pagi benda ni. Pasal apa? Pasal Nabi tahu ini benda sangat penting. Tapi manusia ambil mudah benda ni. Manusia masih makan rasuah. Manusia masih buat zalim ke orang. Manusia masih lagi buat benda-benda yang Allah larang. Manusia masih duk seronok, duk kedarah harak, duk berzina, duk buat benda-benda yang Allah larang lagi. Manusia masih lagi duk cabar Allah. Manusia masih lagi tolak Quran. Manusia masih lagi duk buat main-main dengan hadis Nabi. Pasal apa? Pasal manusia tak faham hak Nabi sebut pukul 3, 4 pagi ni. Manusia tak faham sebenarnya. Kalau manusia faham benda ni, dia tak ada selera dengan rasuah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi SAW kata macam tu, qala Ubay kata, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Ubay kata, ya Rasulullah, saya satu orang yang cukup banyak berselawat kepada Tuhan. Takut ni, tak tahu nak kata apa. Tuan-tuan, kalau Nabi yang bercakap kat kita malam ni, lagu mana? Tak ada siapa akan mempertikaikan ikhlas Nabi. Kerana dia Nabi. Bila Nabi SAW cakap, dia mai tuan-tuan, dia mai gedebuk, dia jatuh dalam hati kita. Pasal Nabi bercakap daripada hati yang ikhlas. Dia jatuh di dalam hati kita. Ubay bin Ka'ab, bila dengar Nabi kata lagu tu, dia tak tahu nak kata apa. Dia terus kata, ya Rasulullah, saya satu orang yang saya cukup banyak berselawat dekat Tuhan. Fakam aj'alu laka min salati. Ubay kata, berapa banyak yang saya sepatut selawat dekat Tuhan? Saya suka berselawat, dia kata. Tapi saya takut selawat saya tak cukup untuk Tuhan. Berapa banyak saya nak kena selawat dekat Tuhan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta. Nabi kata, it's up to you. Ikut suka hang. Hang nak selawat banyak mana? Buatlah, Nabi kata. Kata Ubay lagi, ar-rubu', boleh tak boleh daripada masa yang saya ada ni, 1/4 daripada masa saya selawat dekat Tuhan. Nabi kata, ma syi'ta. It's up to you. Itu pulang. Hang nak buat banyak mana buat. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Nabi kata, tapi kalau lagi banyak, lagi baik untuk hang. Lagi banyak hang selawat, lagi baik untuk hang. Qultu an-nisf. Ubay kata, kalau daripada masa yang saya ada, separuh daripada masa tu saya selawat dekat Tuhan, macam mana? Nabi kata, ma syi'ta. Nabi kata, it's up to you. Suka hati hang. Hang nak selawat banyak mana buatlah. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Nabi kata, tapi kalau lebih, lagi bagus. Ubay kata lagi, fathuluthain. Kalau macam tu, daripada masa yang saya ada, 2/3. Tadi kata suku, lepas tu kata setengah. Dia kata 2/3. 2/3 daripada masa, saya isi dengan berselawat kepada Tuhan. Macam mana? Nabi kata, ma syi'ta. Nabi kata, terpulang. Fa in zitta, fa huwa khairun lak. Nabi kata, tapi kalau boleh buat lebih, itu lagi baik. Takat tu tuan-tuan, takat tu. Nabi nak abang apa kat kita? Selawatlah banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Ubay kata apa? Aj'alu laka salati kullaha. Dia kata, kalau macam tu, banyak mana masa ada kat saya akan selawat dekat Tuhan aja. Kalau kata banyak lagi baik, macam ni. Dia kata, berapa banyak masa yang ada dekat saya akan isi dengan selawat aja kepada Tuhan. Macam mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Idzan tukfa hammak. Nabi kata kepada dia, kalau macam tu, kalau hang memang betul-betul selawat dekat Nabi ni menjadi keutamaan dalam hidup hang. Kalau macam tu, Nabi kata, mudah-mudahan Allah pelihara hang daripada susah hati dan duka cita. Kalau hang satu orang yang banyak berselawat, satu, Allah jamin hang akan selamat daripada susah hati dan duka cita. Tuan-tuan, kita lah hidup kita ada tak ada kita susah hati? Ada tuan-tuan.
Banyaklah benda yang kita susah hati ni. Kadang-kadang orang tak tahu. Orang nampak kita ni macam orang jenis happy. Nampak kita ni macam okey. Bini kita tahu. Susah hatinya kita ni bini kita tahu. Kadang-kadang anak tahu. Kadang-kadang anak tak tahu. Anak tengok ayah biasa-biasa saja. Tapi bini tahu. Apa yang kita susah hatikan tu bini tahu. Nabi SAW kata apa? Wahai Ubay bin Ka'ab, kalau hang satu orang yang banyak berselawat kepada aku, dan hang janji seluruh masa hang akan digunakan untuk selawat dekat aku, yang pertama Nabi kata idzan tukfa hammak. Kalau macam tu Allah janji dekat hang satu benda, Allah akan hilangkan susah hati daripada diri hang. Dan yang kedua Nabi kata wa yughfaru laka dhanbuk. Allah Subhanahu wa taala janji dekat hang dosa hang Allah akan ampun. Allahu Akbar. Oh, habis friend. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa videonya friend. Banyak ilmu yang dapat kita ambil dari video Ustadz Syamsuri Ahmad ini. Yang pertama adalah tentang bangun di sepertiga malam. Jadi Rasulullah biasa bangun di sepertiga malam dan beliau bersabda, ingatlah Allah, ya kan? Jadi kita disyariatkan untuk bangun tahajud, kemudian mengingat Allah, berzikir ya di sepertiga malam. Nah, kemudian yang kedua adalah Ustadz Syamsuri juga menceritakan tentang terjadinya gempa yang terjadi di Palu, Indonesia, yang memakan korban, yang korbannya cukup banyak. Ya. Nanti akan terjadi kiamat di akhir dunia nanti. Dan juga Ustadz Syamsuri Ahmad juga menyampaikan tentang salawat Nabi tadi ya. Jadi ada dialog antara Ubay bin Ka'ab dengan Rasulullah tentang salawat. Dan akhirnya adalah jadi manfaat atau keutamaan salawat Nabi, mengucapkan salawat Nabi adalah hilangnya kesusahan hati. Nah, itu salah satu manfaatnya, ya kan. Kemudian dosa-dosanya pun diampuni Allah. Nah, itu salah satu manfaat keutamaan salawat Nabi. Dan insya Allah video ini bermanfaat ya bagi saya dan kita semua yang menonton video ini. Mungkin itu aja. Jika suka video ini jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe channel Bang Nafsir Official. Terima kasih telah menonton. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.